rancangan Biros TV. Maafkan saya guys, tadi dah tekan live tapi saya tersilap access account. So, maafkan saya guys. So, kita kembali lagi dalam rancangan ini. So, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya menganalisa semua jenis pasaran iaitu cryptocurrency dan juga stock. So hari ni kita nak buat short live. Kita nak buat recap apakah yang terjadi pada pasaran pada minggu lepas. Sebelum tu guys, izinkan saya buat sound check dulu. Okay guys, kita sound check dulu. Check. Rock. Hold on saya sound check dulu. Bagi saya access saya punya Facebook lagi satu. Tadi saya termasuk satu lagi Facebook yang telah di-block. Sebab itu hari ada apa? Hari tu ada saya buat copyright punya video. So Facebook dah block lagi satu punya account tu. Tapi tak apa, kita melawan guys. Kita cuba lagi. Okay guys, how was your day guys? Kepada anda yang baru menonton, izinkan saya mengenali diri saya. Sekali lagi, nama saya Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan. Saya menganalisa semua jenis pasaran. Saya menganalisa pasaran kewangan currency, iaitu currency dan kripto dan juga stock. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita lihat apakah yang terjadi pada minggu lepas. Okay, minggu lepas saya agak busy guys. So namun kita tetap nak tengok apakah behavior market pada minggu lepas. Okay, let's go. Okay guys, seperti yang kita lihat di paparan skrin anda, kita nak melihat kepada dollar index dahulu. So apa yang dia buat last week, kita di time frame 4 hours. So firstly kita nak tengok weekly, apakah yang dia close pada minggu lepas. So di time frame weekly, dia satu minggu dia drop yang sangat banyak. So kita measure dulu berapa banyak dekat weekly. Almost 1000 pips 200 pips satu minggu untuk pair dollar index. So ini makna jerung-jerung besar dah cabut. So ada seller-seller yang masuk dekat dollar index yang kita boleh lihat dekat daily sekarang ni. So kita kecilkan time frame, kita boleh lihat ada satu kita boleh lihat ada satu bearish engulfing. So kebarangkalian pasaran akan membuat penurunan pada minggu depan. So apakah tanda-tanda dia? Kita lihat kepada time frame kecil. So saya menjangkakan yang oh my god, tak jumpa lah. Mana Okay, kita draw trend line kat sini. Saya menjangkakan
kawasan itu price akan menaik dan teruskan penurunannya ke bawah. So dolar index kita dah fokus dia meneruskan penurunan dia ke bawah. So pada last 2 weeks kita ada menganalisa pasaran dolar index ni. So dia naik tak lama guys. So sekarang dia dah menurun pada minggu ini. Start pada hari 28 Januari. Start 28 Januari dia dah start drop pada pukul 8 waktu US. So dia dah start drop. So kita boleh jangkakan untuk next week dia akan terus drop lah. So bila dollar index drop, bermakna pasaran-pasaran EU, Euro USD, GBP USD akan menaik. Okay. So kita beralih kepada oil. Oil pacak habis guys. Oil pacak habis. So kita nak tengok oil ni sebab dah lama kita tak analisa oil. Okay, oil meneruskan uptrend. Last week pun dia keep going up. Saya rasa 28 start 28 Januari dia buat correction. So ini adalah correction yang dia buat pada 28 Januari sebelum dia menaik ke atas. So apakah reason dia naik ke areas tu? Seperti biasa, resistance become support. Okay, yang kita boleh lihat price mengena kepada resistance dan terus shoot ke atas. Okay, itu adalah pasaran minyak. So kita beralih kepada silver. So silver mostly dia akan follow gold sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. So kita menjangkakan yang silver akan keep dropping. So last week dia memang drop habis. Lebih kurang start 28 28 Januari. Oh, dia ada bearish engulfing kat situ. So lebih kurang 100 pip sikit je. 28 Januari 28. Oh, dia tak kira pada Isnin lah. 8 Januari hari apa? Okay, kita beralih kepada gold. So seperti yang kita boleh lihat, ini adalah satu pattern correction dan dia form satu bearish engulfing kat sini. So kita tandakan dulu. Ini adalah last week punya pergerakan. So ini adalah recap. Okay, ini hanyalah recap saja. So kita zoom sikit, besarkan sikit bagi jelas. So kita smallkan time frame, kecilkan time frame. Apakah possibility? So last week memang dia buat correction yang besar. Saya rasa dia akan teruskan penurunan dia ke bawah. Okay, so next week kita akan lihat lah. So last week dia buat correction besar masa FOMC hari Jumaat semalam. So dia turun macam tu je, masih biasa je. So data mungkin menunjukkan yang
pergerakan yang sebenar akan bergerak pada minggu depan. So ura-ura yang kita nak tengok, macam contoh hint yang kita nak tengok adalah pada minggu lepas lah, news-news yang pada minggu lepas. Okay, so next week kita akan lihat gold ni akan teruskan penurunan, InsyaAllah. Lihat yang boleh kita lihat daripada technical, itulah dia buat correction dan anytime dia boleh drop. So antara tempat-tempat yang dia boleh drop ke kawasan ni. Okay, kita tebalkan sikit. So ni dia adalah first zone. First zone. Okay, so this is a second zone. Ni adalah zone-zone potensi untuk minggu depan lah. Okay, kita dah boleh tengok correction dia agak besar. Tapi kalau dia libas, make sure korang ada SL lah. Sebab ni gold pergerakan dia agak apa orang panggil, liar orang kata. So apakah confirmation yang kita boleh lihat untuk dia terus drop? Okay, so kita boleh lihat dekat daily ada satu fail engulfing dekat sini. Sini ada satu fail engulfing. So possible kawasan tu dia akan naik dekat kawasan area sini dan teruskan penurunan dia ke bawah. Okay, ini adalah analisa pasaran emas. Okay, so kalau dia drop lagi pada minggu akan datang, kita boleh lihat kedai-kedai emas akan penuh orang beratur. Tapi kita tengok pada behavior market juga. Mungkin Isnin Selasa kita akan urai. Okay, so kita move on kepada Euro USD. So ini adalah pergerakan yang pergerakan yang di follow dollar index. Okay, so Euro USD dah pergi dulu. So saya menjangkakan yang gold akan menaik minggu depan. So korang boleh tengok Euro USD dah pergi dulu. Jadi kita tengok dekat GU pula. So Euro USD dah pergi dulu dekat daily. 1, 2, 3, 4, 5 hari straight dia naik. So ini adalah satu petanda yang possibility gold akan keep going up. So yang kita boleh lihat dekat dollar index pun keep dropping. So maknanya betul lah tu, correlation dia gold akan terus naik minggu depan. So kita tunggu je confirmation untuk gold ni. So standby je lah. Hari Isnin kita akan menganalisa pada pukul lepas isyak lah hari Isnin. So Euro USD dia dah naik dulu. Biasa Euro dengan GU akan naik dulu lah sebelum gold. Gold biasanya lambat sikit. So ni adalah satu petanda. Mungkin data-data FOMC yang memberansangkan mata wang ni untuk dia going up. Okay, so kita kecilkan time frame sikit. Okay, so dia masih tak dia masih tak lepas previous high dekat sini. So this is a previous high. So tinggi yang sebelum dia, yang paling latest. Okay, ni kita kat time frame 4 hours. 4 hours ni 1 jam 1 candle.
1 jam pula, 4 jam. 4 jam satu candle, 4 hours kan. So dia dah touch previous height. So ada dua possibility. Kita buat teori dulu. Teori dia adalah kalau dia break atas, pull back, buy. Okay. Tapi Sekejap sini sikit. Tapi kalau dia break bawah, correction, ini adalah peluang untuk sell. Okay. So kalau dia buat high baru pada Isnin nanti, so dia akan, mungkin kita boleh lihat price akan teruskan kenaikan dia ke atas. Okay, kita tunggu je lah. So possible juga, possibility yang kedua, dia akan turun macam ni sampai area sini, dia akan shoot up untuk test balik top yang lalu. Maknanya top yang dekat ni lah. So kalau dia berjaya break, so uptrend akan bermula lah. Okay, Euro USD. So kita move on kepada GU. GU solid naik minggu lepas, memang dia solid naik. Berapa hari dia naik? 1, 2, 3, 4, 5. Satu hari je dia turun. Hari Jumaat FOMC dia turun. So dia drop dekat kawasan sini. So di situ kita boleh lihat ada satu drop, base drop. Kita buat call out satu. Sini ada drop, base drop. Okay. So dia touch dekat area situ dan terus drop. Ini FOMC hari Jumaat ni saya rasa. Berapa pips ni dia jatuh? $85 pips. Adakah dia akan teruskan kenaikan dia ke atas ataupun menurun? So hari Senin kita akan bincang lah. So kita move on kepada JBP, JPY. Ini pair yang saya suka juga. Okay. Oh, nampaknya. So masihkah anda ingat lagi tentang analisa saya pasal GJ ni? Analisa ni dia namakan stop loss. Tapi dekat bawah kita dah makan 122 pips. Sepatutnya dia pergi jauh lagi, tapi kita dah close awal kan. Yang kita boleh lihat, nampak dia break. So ini mungkin data-data dari negara itu sendirilah. So kita kena recap balik lah. Mungkin sebabkan news GJ ni break kita punya zone. Okay, but it's okay. So bolehlah kita delete kan. So ini kira gagal lah. So kita kasih clear guys. So pada hari Isnin atau Selasa, InsyaAllah kita akan check. Kita akan buat analisa lah live, mungkin lepas Isyak hari Isnin. Dan kalau ada rezeki hari Selasa kita boleh masuk entry lah. Kalau ada rezeki lah, bergantung kepada keadaan market minggu depan. Sebab FOMC baru saja berlalu minggu lepas. So banyak
banyak news yang merah-merah. So saya pun tak masuk sebabkan sibuk sikit. Okay, so kita move on kepada GBP/AUD. So GBP/AUD, seperti yang kita boleh lihat, so GBP/AUD time frame 4 hours. Oh, dia buat apa ni? Dia buat satu setup SNRC2 guys. So SNRC2, kita share sikit satu setup ni killer setup ni guys. Saya pun tak perasan sebab tak tengok, tak buka chart minggu lepas. So ni adalah satu killer setup. Tengok tengok ni. So ini adalah, kita lukis dulu, kasih clear sikit. Hold on saya clearkan. Okay, so ini adalah resistance. Resistant. So price pullback dekat kawasan situ balik. So dia dipanggil resistant. Resistant become support. Resistance become support. Okay, so kita nak tengok, kita nak measure berapa jauh dia pergi. Wow, 200 pips guys. So ini adalah satu killer setup yang dipanggil SNRC2, means support and resistance. Support and resistance continuation. Okay, ni memang padu guys. Kalau dapat lah hari tu 200 pip, tapi tak dapat kan. It's okay lah, ini pun back test je. Saya pun nak tengok apakah behavior market pada minggu lepas. So kita nak mingle je. So JPCHF, JPCHF keep going up. So ni last time punya analisa ni, dia kasih clear lah. Okay, JPCHF tak ada apa sangat. So we keep going. G-chart dilanggar potential zone by. Ni yang bahaya ni. Kenapa dia tak respect Apakah punca-punca yang dia tak respect pada price tersebut? Okay, seperti yang kita lihat, kenapa price tak respect kawasan tersebut. Ini dia. Ini adalah impulse, pullback dan go up. Terlepas
kita bila terlepas je habis lah. Memang memang dimakan lah. Itulah. Benda tak jangka kan. Jichat tak ada rezeki lah Jichat. It's okay. Move on. EA. EA dia straight ke atas je. So apakah punca-punca dia naik kat situ? So kita tanda dulu. Apakah punca dia naik? Kita cari punca. QM ke? Oh, QM guys. Ada QM kecil kat situ. QM level lah. Tapi dah terlepas. Ini dia punya pergerakan pun agak tricky sikit. Susah nak nampak ni. Tapi tak apa, kita memang belajar. So hari ni kita dapat belajar something lah. So kadang-kadang saya pun tak perasan juga benda-benda macam ni. Okay. So kita ada hot chocolate guys. Kita minum dulu satu hot chocolate. Korang dengar bunyi So we move on. EN Euro NZD. EN ni keep going up lah. Memang dia tak ada turun sikit pun tak bagi chance solid lah. Masa hari tu saya buy dia drop. Hari tu GN pun mesti follow me. Okay. So kita dah round semua pair yang saya suka. So kita nak tengok Bitcoin. Ada orang kata market crypto dah pulih. Mari kita lihat betul ke dia nak pulih. Saya rasa susah market crypto ni. Dia tak ada decision lagi. Dia pergi dekat tempat yang saya tanda tu. So kita tengoklah nanti. Okay. So kalau dia nak naik, kita nak tengok pergerakan dia macam mana tau. Kalau betul-betul kripto ni nak naik, Bitcoin, kita nak lihat dia bergerak macam ni. Hold on saya lukis sikit. Okay, sekejap. So this is the last two. Okay, so kita nak tengok. Oh, dia dah break lah. Kalau betul lah dia nak naik ke atas, dia akan buat satu hype baru. Dia akan break atas ni dan pull back, go up. Okay, itu pergerakan yang kita nak tengok kalau market crypto ni nak pulih. So bila Bitcoin naik, semua semua coin-coin yang lain pun akan follow up lah. Tu tandanya mungkin jerung-jerung besar dah ready, dah masuk lah. Sebab kita boleh lihat dekat dekat dolar pun dia melemah.
So itu kita punya jangkaan lah untuk pergerakan seterusnya. Okay. So saya rasa kita dah mengulas hampir semua. So besok kalau ada masa kita akan live lagi. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.